Faedah yang pertama ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di alam syurga. Ayat ini menyatakan, dia panggil dalam ulama usul fiqh, dia panggil dilalatul ima'i wat tanbih, dalil secara isyarat dan peringatan bahawa orang muttaqi itu duduk dalam syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab apa? Kenapa dia boleh masuk? Sebab dianya, iaitulah kerana dia bertakwa. Sebab dia kerana dia bertakwa. Maka siapa yang bertakwa, dialah orang yang layak untuk ke syurga. Marilah kita jadi orang bertakwa. Kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin kata. Allahumma ja'alna minal muttaqin al muhsinin. Ya Allah, jadikan kami orang bertakwa dan orang muhsin. Itu dia panggil ayat muttaqin. Kemudian kenapa Tuhan sebut jannatin wa uyun, syurga, kebun-kebun dan air? Jawab dianya, bila kata jannatin jamak, kebun-kebun yang banyak, di celah dia tu ada uyun, ada mata air. Comel kata comel, sangat comel. Macam mana kita nak pergi? Jadilah orang bertakwa, orang yang muhsin. Malam-malam kita bangun tahajud, bangun istighfar. Allahu Akbar. Kita penuntut ilmu ni kadang-kadang malam-malam bangun baca kitab, murajaah tafsir, murajaah hadis. Kita mengharapkan Allah Ta'ala jadikan itu sebahagian daripada kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang ini juga orang yang tak banyak tidur pada waktu malam kerana menyemak murajaah ilmu untuk disampaikan dan diamalkan, insya-Allah. Baik, yang kedua, itulah yang kedua. Akhizina ma atahum rabbuhum. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka telah menerima apa perkara yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil kepada banyak benda. Di antaranya qabuluhum lahu, mereka dah terima nikmat Allah Ta'ala, qabul. Yang kedua, mereka redha dengan pemberian yang Allah beri, yang begitu besar. Yang ketiga, mereka telah sampai ke syurga tanpa halangan lagi, setelah melalui proses sampai ke syurga. Yang keempat, mereka telah menerima balasan mengikut amalan. Balasan itu mengikut amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi oleh kerana mereka atas dunia dulu, dia terima arahan Allah Ta'ala, dia lakukan ibadat Allah Ta'ala dengan redha, tunduk, akur, lapang dada, maka sekarang ni mereka menerima pahala balasan dalam syurga dengan lapang dada juga, dengan tenang, dengan redha, dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tanda yang ketiga, wa innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka sebelum daripada itu telah menjadi orang muhsinin. Apa dia muhsinin? Orang yang baik. Apa dia orang baik? Ai ahsanu fi ibadati rabbihim. Mereka beribadat dengan sepenuhnya. Dia sembah Allah Ta'ala seolah dia nampak Allah, ataupun dia merasai, menjiwai Allah tengok dia. Satu. Yang kedua, ahsanu ila ibadatillahi. Mereka juga ihsan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan memberi infak. Wa fi apnal infak wa fi amwalihim haqqum. Beri, orang perlu kita bantu. Mereka juga ihsan dengan ilmu mereka untuk mengajar orang-orang yang tak tahu, beri nasihat. Mereka berihsan juga ketika berinteraksi dengan orang, bercakap lemah lembut, suka bagi makan. Allahu Akbar. Jadi dia kata muhsinin,
Jadi ihsan dalam semua perkara. Dalam hadis Nabi SAW, tanda hadis, Nabi kata, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah Ta'ala tulis ihsan itu dalam semua perkara. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah. Nabi kata, kalau kamu sembelih, baikkan sembelihan kamu. Sembelih tu, sembelih pun kena sembelih dengan baik. Jangan sembelih cari pisau tupuk. Nabi kata nak sembelih dengan baik, tajamkan pisau, biar kita sembelih tu serak kena ke tengkuk ayam tu, putus gitu ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, sembelih dengan baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih zabi'atahu. Tajamkan pisau, letak baik-baik kita punya apa tu, hayawan yang kita nak sembelih. Hadis ini rawahu Abu Daud bisanadin sahih. Itulah dia punya ihsan. Baik, yang ke berapa dah kita? 4 dah. Yang keempat. Yang keempat, tulis nombor 4. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit je tidur malam. Timbul lagi soalan, Allah Ta'ala puji mereka kerana sedikit tidur. Allah tak puji mereka, tak puji apa? Tak puji mereka dengan banyak bangun malam. Macam mana dia kata? Tuhan tak kata kanu kasirun minal laili yasharun. Apakah hikmah? Apa beza di antara berjaga malam dengan sedikit tidur? Al-jawab dia isyarat, tanda pelajar, isyarat bahawa tidur mereka itu ibadat. Dia tidur ibadat. Sebab apa? Sebab dia niat, aku tidur ni kerana nak kuatkan tubuh, cukupkan tenaga untuk bangun beribadat di akhir malam, untuk besoknya nak bekerja, nak mencari rezeki, nak pergi berjihad. Maka orang tu dia panggil kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Mereka malam sedikit je tidur. Kalau tidur pun untuk menguatkan tenaga. Sebab tu saya kata mereka berjaga malam dah. Kanu minal laili qalilan yaja'un. Jadi di antara wazalikal hujur, apabila mereka tak tidur banyak, sebab apa? Sebab sibuk dengan ibadat, sibuk dengan istighfar. Jadi secara automatiknya mereka tidak ada perasaan takabur, perasaan bangga diri sebab aku ni banyak bangun berjaga malam. Tak, dia kata aku tidur sikit sebab banyak ibadat. Kita hari ni sikit ibadat, banyak tular. Tak? Oh, tahajud sekali ya. Tahajud perdana. Habis kata pindah semua Facebook dia masuk maklumat dia tahajud perdana. Kita apa ni? Jadi kita nak dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, sunat bangun malam dan mencela orang yang tidur terus tak bangun malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka bangun pada waktu malam, banyak menggunakan waktu malam itu untuk beribadat. Jadi kenapa dia panggil ibadat ini ikhtisasun bil lail? Ibadat yang besar ni Allah Ta'ala letak pada waktu malam. Sebab apa? Cuba tengok ayat dalam surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah jalan ke hamba dia pada waktu malam. Dalam surah Isra ayat 9, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada waktu malam bangun tahajud. Dalam surah Qaf ayat 40, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Pada waktu malam bertasbih. Hai. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Berapa lagi benda? Banyak lagi. Dan ayat hadis yang kita baca tadi, hadis yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala berfirman pada akhir malam, siapa minta ampun, siapa minta, siapa dia berdoa, itu di antara waktu tajalli, waktu Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu kepada kita, tapi kita tidur. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, yang terakhir, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur
mereka beristighfar. Ayat ini menjadi isyarat ila annahum kanu yatahajjaduna wa yajtahidun. Jadi mereka ni bertahajud, bersungguh-sungguh beribadat pada waktu malam. Supaya apa? Supaya orang tak tahu dia bangun. Kita bangun nak suruh orang tahu. Saya tak bagi tahu kepada siapa-siapa ustaz saya bangun. Betul ke tidak? Sekarang ni jangan main. Semua pergerakan kita ada waktu, ada jam. Bangun pukul 4.30 pagi, ambil habis geruk dia masuk WhatsApp. WhatsApp bangun tuan-tuan kita bertahajud. WhatsApp dia ambil video-video. WhatsApp kata-kata nak tunjuk awak bangun tahajud lah tu. Pukul 4.30 pagi, pukul 5 duduk share benda-benda. Saya tak bagi tahu. Tak payah bagi tahu, tapi orang tengoklah awak bangun. Tak usah duduk share apa-apa. Nak share dekat-dekat nak subuh 10 minit lagi boleh lah. Lepas solat subuh itu yang terbaik. Nak suruh orang baca, tak usah suruh lagi, tak usah bagi tahu kita bangun. Kita bangun tu dengan Allah Azza wa Jalla, bukan bangun dengan grup. Maka di antara siratul karim, gaya hidup orang yang mulia, ya'ti bi ablaghi wujuhil karami wa yastaqilluhu. Orang yang mulia, dengar ni tanda kata-kata hikmah daripada Ar-Razi. Dia kata orang yang mulia itu dia buat banyak kebajikan tapi dia anggap itu sebagai benda yang sedikit. Wa ya'taziru minat taqsir, dia meminta ampun, minta maaf di atas kelemahan kekurangan dia. Kita ni banyak perkara. Ingat, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar selepas daripada solat Nabi kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Banyak kali dah kita jawab ni. Hari ni nak jawab pula. Ulama hadis kata, ulama sirah kata, Nabi kita istighfar kerana dia bimbang ada kelemahan, kekurangan dalam solat dia. Bila dia bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, 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 ya Allah minta ampun, minta ampun, takut ada kelemahan, kekurangan dalam solat aku tadi. Itu Nabi, gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bimbang takut ada kekurangan, kita istighfar lepas pada solat. Selepas daripada haji, lepas daripada selesai haji, tengok dalam surah Al-Baqarah 199, thumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. Lepas daripada kamu wukuf di Arafah, hari yang besar di perhimpunan agung tahunan, fastaghfirullah, Allah kata apa? Minta ampun Allah. Ya Allah, aku di Arafah tadi lara, tidur, banyak buah, diisap rokok, orang lain cari haji mabrur, kita cari haji malboro, contohlah. Istighfar. Jadi kita selepas daripada ibadat yang besar-besar, kita diminta istighfar. Selepas kita bertahajud, solat akhir, istighfar. Itu dia panggil istighfar sebagai penutup. Kata di Ar-Razi, siratul karim, orang yang mulia, dia buat ibadat banyak, dia anggap sedikit, dan dia bimbang takut ada kekurangan, dia istighfar. Wallaimu, dengar, wallaim ya'ti bil qalil wa yastakthiruhu wa yamunnu bihi. Orang yang laim, orang yang akhlak buruk, buat benda sikit tapi membesar-besarkan kebaikan dia buat. Sikit dia buat. Kata orang macam apa dia ni, yaj'aluna habbah qubbah, benda kecil besar. Beri sedekah sekapik beras, tapi gambar dalam Facebook tu besar-besar, habis satu keluarga menerima beras. Kita kata lebih-lebih sangat jangan. Baiklah para pelajar sekalian, itu jelah 5 faedah yang dapat kita ambil daripada perbincangan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 6 dan 20 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.